Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibni Abbas bahawa Nabi SAW pernah bersembahyang di Madinah 7 rakaat dan 7 dan 8. Ini 7 rakaat dan 8 rakaat. Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya. Maka Ayyub berkata, yakni kepada Jabir bin Zaid, boleh jadi ia dilakukan Nabi SAW pada malam hujan, malam dan siang yang hujan. Jawabnya, boleh jadi. Para ulama yang tidak mahu menerima zahir hadis ini mentakwilkannya dengan beberapa takwilan. Itu ada, itulah. Cuma di celah-celah tu ada tambahan. Kitanya duduk bincang sebelum ni, terti setakat tu, tak ada sudah baru ni. Duduk bincang tajuk 94, Bab ta'khir az-zuhr ila al-'asri, bab melewatkan zuhur sehingga ke asar. Duduk bincang tu. Jadi di bawah tajuk tu ada hadis. Ini hadisnya, hadis 510, iaitu cerita Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW pernah bersembahyang di Madinah. Mana dalam keadaan tak pergi mana-mana lah, duduk di tempat sendiri. Dia sembahyang jamak satu hari tu, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isya. Dia sembahyang jamak. Jadi kira-kiranya dalam perbincangan kita yang lepas, banyak dah lah hak bincangnya. Jadi mengikut Imam Bukhari-nya, cerita tu memang tak ada. Kalau kita nak kira alasan atau sebab yang kebanyakan orang terima membolehkan sembahyang jamak tu, tak ada kalau nak kira zahirnya. Imam Bukhari terima benda ni dilakukan oleh Nabi SAW semata-mata untuk memudahkan umat dia, dan dia tidak buat sama. Dia tidak buat sama. Kita sudah bincang panjang dah gitu. Kita pun mana kalau berdasarkan pendapat tu, pendapat Ibnu Abbas, hak dia buat sendiri, kita sudah bincang dah, boleh juga nak buat lagu tu. Cuma jangan dijadikan kebiasaan. Kalau jadikan kebiasaan, jadi ketetapan, jadi seperti pula lah. Gitu. Sembahyang jamak sama. Ini tidak sama. Itulah ringkasan lah, kesimpulan kita bincang dulu. Jadi kalau kita perhatikan ulama-ulama yang tak terima lah, tak terima dalam keadaan tidak pergi ke mana-mana, tak ada apa-apa keuzuran, boleh jamak, dia tak terima hadis ni, dia terpaksa takwil. Gitu ceritanya. Dia nak cerita ni, dia terpaksa takwil. Dah ada hadis ni, kita kata lagu mana, apa dia tak pakai, dia takwil hadis. Sebab apa? Sebab mengikut pemerhatian dia nya, tidak ada satu pun biasa lah, keadaan yang membolehkan sembahyang jamak tu mesti ada sebab dia. Tanpa sebab gitu, kira bercanggah lah dengan kaedah yang diterima, yang sedia ada. Biasanya kalau Nabi ni dia pergi berjalan mana-mana ke musafir, adalah dia jamak, atau uzur ke, dan lain-lain lagi seperti yang kita sudah sebut sebelum ni. Baru ada munasabah lah, ada sebab. Kalau sakit pun jadi susah juga, sebab berjalan jugalah, sebab musafir jugalah susah. Munasabah lah kalau dibenarkan jamak. Jadi hadis ni hak kita baca di bawah tajuk ni, dia bercanggah dengan kaedah tadi. Jadi mengikut mereka, hadis itu perlu ditakwil.
Dia takwil. Dia takwil lah. Walaupun dalam hadis tu sebut zahirnya nampak boleh, sebenarnya ada sebab juga dia kata. Bukan tanpa sebab langsung. Betul. Jadi antaranya ialah satu, Rasulullah SAW telah menjamakkan sembahyang di Madinah kerana hujan. Inilah yang diandaikan oleh perawi hadis, iaitu Ayyub As-Sakhtiyani. Tengok hadis tu terjemahan dia, Ayyub As-Sakhtiyani. Dia kata kepada Jabir bin Zaid, bukan Jabir bin Abdullah sahabat Nabi tu, Jabir bin Zaid yang meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas. Dia kata boleh jadi ia dilakukan pada malam hujan. Jadi sebab tadilah, kaedah tadilah dia kata tak ada sebab ni tak benar-benar. Jadi dia mengandaikan hujan. Ini andaian yang pertama, kerana hujan. Jadi hujan, payahlah orang nak pergi mari. Nabi SAW pun kira jamak takdim, mengikut mereka lah, mengikut orang-orang yang berpendapat begini. Dia kata Nabi SAW jamak takdim, takut jadi susah. Kalau sembahyang zuhur saja di awal waktunya, lepas tu balik masing-masing nak mari pula, tu payah, menyusah. Jadi dia pun jamak. Itu pendapat ni. Jamak tu, kalau jamak takdim, kalau kita tengok dalam mazhab-mazhab ni, dia ada macam-macam pula syarat dia. Syarat dia macam-macam pula. Tak serupa pula situ. Inilah pendapat Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Tapi takwilan ini tertolak dengan adanya riwayat Ibnu Abbas yang menafikannya. Kalau kita nak kata sebab hujan sungguh, ada jelas riwayat Ibnu Abbas, bukan Imam Bukhari buat mari tu yang kita bincang di bawah. Yang kita bincang di bawah tu, iaitu muka surat serupa berkali ni, 753 tu, nota 940. Nota 940. Ni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga. Cuba perhati terjemahan dia tu. Maka Ibnu Abbas ditanya begini, kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah menjamakkan sembahyang zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya di Madinah dalam keadaan tidak ada sebarang ketakutan dan hujan. Dia menafikan hujan pun ada. Kata perawi, maka Ibnu Abbas ditanya, apa tujuan baginda berbuat begitu? Jawab beliau, tujuannya ialah supaya tidak menyusahkan umatnya. Jadi Imam Tirmizi, Muslim dan lain-lain meriwayatkan hadis ni. Hadis tu sahih. Jadi kalau kita nak kata Nabi sembahyang jamak ni atas alasan hujan, Ibnu Abbas dalam riwayat dia yang lain, dia sendiri menafikan tidak hujan. Jadi alasan orang kata hujan, mana dalil? Mana hak terang? Mana dalil? Tak ada. Sedangkan hak menafikannya ada dalil. Antaranya ialah riwayat yang telah dikemukakan tadi. Tadi. Yang kedua, kerana hari itu bermendung. Jadi Nabi SAW sebenarnya dengan sahabat-sahabat dia tak jelas. Tak jelas ni waktu mana, waktu zuhur ke asar. Kira-kiranya dia agak waktu zuhur. Dalam perkiraan dia itu adalah waktu zuhur. Bila dia sembahyang zuhur, duduk sebentar, kira-kiranya cerah. Bila cerah tu masuk asar dah, atau dekat nak masuk asar. Kira-kiranya lepas sembahyang zuhur tu, dah molek lepas tu, masuklah waktu asar. Sebab tari sudah nampak dah masa tu. Ini alasan yang kedua. Jadi dia sembahyang tu zahirnya nampak macam jamak, sebenarnya tidak dimaksudkan. Tidak dimaksudkan. Hari itu bermendung. Setelah selesai bersembahyang zuhur pada hari itu, langit cerah.
ternyata masa itu waktu asar telah pun masuk, ataupun kita katakanlah hampir masuk, dekat-dekat lah masuk, sehingga Rasulullah SAW boleh semayang lalu, dan zahirnya nampak macam dia jamak. Maka Nabi SAW bersembahyang pula asar selepasnya. Takwilan ini juga tertolak. Jadi kebanyakan ulama tak sepakat takwilan itu, tak kemah tu. Sebab apa? Kerana ia boleh diterima masuk untuk waktu siang sahaja. Bagaimana pula baginda mengetahui masuk waktu isyak pada waktu malam yang bermendung? Dia tahu kan? Untuk malam. Tak tahu masuk waktu tu bila kalau bermendung tak jelas. Kalau hak tengah hari boleh kira dah, kita kata. Hak malam ni dia sedangkan dia jamak juga. Maghrib dengan isyak tu lagu mana? Kita tak boleh kata ada muka dia Nabi, dia tahu. Tak boleh. Dia tu tak laku tu bawa tu. Ni dalam bab ni ulama-ulama semua terima gitu. Tak ada siapa berkata dia Nabi, tak ada. Nabi SAW dalam keadaan biasa umumnya dia terikat dengan hak biasalah, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan mukjizat dia ke berlaku, baru kita terima gitu. Kalau tidak, kita kira biasa. Kita kira biasa. Tak ada sebut pun dalam mana-mana riwayat pun tak ada sebut bahawa di sini telah berlaku mukjizat. Mukjizat Nabi SAW tak ada begitu. Yang ketiga, berkemungkinan pada hari itu Rasulullah SAW sakit. Ini satu lagi pendapat Ahmad bin Hanbal. Antara tokoh lain yang berpendapat begini ialah Qadhi Husain di kalangan tokoh dalam mazhab Syafi'i. Qadhi Husain Al-Khattabi, ini pun Syafi'i, Al-Mutawalli, Ar-Ruyani, ini semua ni tokoh dalam mazhab Syafi'i dan lain-lain. Maknanya mereka terima kerana sakit. Waktu ia jadi jamu. Inilah pendapat pilihan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata hak ni ada juga sebab, iaitu dia sakit. Hari itu dia sakit. Tetapi takwilan ini juga tidak dapat diterima. Tak boleh. Tak boleh pakai. Walaupun orang-orang besar tu terima. Tak boleh. Siapa dia tak terima? Pihak lain lah. Hak tak setuju dengan waktu tu. Dia nak kekalkan hadis Bukhari ni tanpa sebab. Tanpa sebab. Sebab yang zahir lah, tak nampak, tak tahu. Kerana jelas tersebut di dalam hadis Ibnu Abbas bahawa sembahyang itu dikerjakan baginda sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dengan berjamaah. Bukan dia sembahyang seorang. Jelas hak tu. Jelas hak tu. Dia tidak sembahyang seorang. Tak mungkin sama sekali semua sahabat yang turut serta bersembahyang itu juga sakit. Jadi kalau alasan sakit, orang lain tak sakit, dia yang sakit. Apa dia boleh, orang lain pun jadi boleh juga, semata-mata gitu. Kalau lagu tu sedap, kita ada ikut orang sakit. Lagu tu ikut orang sakit, kita boleh qasar, mungkin boleh jamak, boleh ikut tu. Dia akan jadi sunnah gitu. Sunnah kan ada, siapa-siapa sebut molek, kita boleh jamak kalau kita ikut orang sakit. Ada siapa-siapa kata? Tak ada. Jadi sebab tu tak boleh pakai, tak boleh pergi juga. Yang keempat, jamak itu adalah jamak suri, bukan jamak hakiki. Ini adalah pendapat Al-Qurtubi, Imamul Haramain, Ibnul Majishun, At-Tahawi dan Ibnu Sayyidin Nas. Ini pendapat dia ni. Mana ada hak dalam mazhab Malik, hak dalam mazhab Syafi'i, hak dalam mazhab Hanafi, macam-macam ada tu pendapat tu. Dia terima gini. Bagaimanapun Imam An-Nawawi mengatakan pendapat ini dhaif dan karut semata-mata. Dia tak setuju. Karut dia kata. Dia kata gitu. Mana jamak suri pula dah. Jamak suri ni kita jelas dah kan? Iaitu jamak dalam waktu masing-masing, tapi zahirnya nampak macam jamak.
iaitu dengan mengerjakan misalnya sembahyang zuhur betul-betul di akhir dia, akhir waktu dia. Sedang molek bila habis itu masuk waktu asar dan terus sembahyang asar. Jadi zahirnya nampak macam jamak, pada hakikatnya tidak. Dalam waktu masing-masing sembahyang itu dikerjakan. Ini orang panggil jamak suri. Imam Nawawi tak setuju, dia kata karut tu. Dhaif dia kata. Kerana ia terlalu bercanggah dengan zahir hadis. Canggah selanjut. Kalau royak lagu tu tak payah royak lah, jamak gapo dia kata. Tak payah royak lah. Ni jamak ni kira-kiranya tak boleh lah buat dalam keadaan biasanya. Barulah ada makna. Ni kalau dalam waktu dia ke mana-mana, wujud waktu pun dalam waktu tu lagi. Tapi orang hak terima dia kata jamak dah tu. Jamak suri orang panggil. Itulah timbul istilah jamak suri tu. Dia ada juga alasan dia, tapi kalau berdasarkan ni tak berapa kemah. Tak berapa kemah. Yang kelima, pendapat Syah Waliullah juga berpendapat hadis Ibnu Abbas di atas dan hadis-hadis seumpamanya sebenarnya lahir akibat waham perawinya. Ni hadis dalam Bukhari pun ada waham juga. Kalau ada lagi lain-lain hadis lagu ni ada sebut Nabi SAW sembahyang di Madinah dalam keadaan tak pergi mana-mana, dia duduk di tempat dia, tak sakit, tak gapo. Kalau ada hak lagu ni, ini sebenarnya hadis yang muncul akibat waham perawi, kekeliruan perawi, kata dia. Apa yang sebenarnya berlaku ialah Rasulullah SAW telah menjamak sembahyang ketika baginda singgah di suatu tempat dalam peperangan Tabuk. Hak sebenarnya berlaku dalam perjalanan peperangan Tabuk tu adalah Nabi berhenti. Sama ada lah pergi galah kelik ke, hak tu tidak dipastikan, tapi ada dia berhenti. Berhenti tu lama. Kira-kira berhenti tu lama tu mengikut pendapat setengah-setengah golongannya sudah jadi bermukim dah kalau setara tu. Misalnya pendapat Syafi'i misalnya, kalau kita pergi Kuala Lumpur, kita musafir, tapi kalau duduk sana tu lebih daripada 3 hari dah. Jadi bermungkin dah. Ada pendapat begitu, walaupun ada berbeza-beza lagi dalam mazhab Syafi'i sendiri pun. Mana kalau lebih daripada 3 hari sudah bermukim. Bila bermukim sepatutnya kena kena semaya tamam lah, orang panggil semaya biasa, cukup lah, dan tidak boleh jamak, tak boleh qasar. Gitu. Ada pendapat, siapa ada pendapat begitu kan? Jadi kira-kiranya Nabi SAW lebih daripada tempoh tu dia masih lagi duduk semaya jamak. Situlah berlaku kekeliruan sebenarnya. Sebenarnya dalam musafir juga, musafir lah tu. Inilah bagi orang yang mengatakan tak betul tu, hak setakat 3 hari, tak betul. Tengok dalam hadis ni, berapa Nabi jamak lagi. Kalau kita terima ni dalam perjalanan, berapa Nabi masih duduk jamak lagi. Ya, sehingga ada yang mengatakan dia sudah berada di tempatnya, sudah bermukim, sudah duduk situ dah kira. Tapi pihak lain tak mahu terima, tak bermukim lagi. Dia kata, misal, sebab itulah Imam Bukhari sendiri mengatakan dalam perjalanan 19 hari boleh nak jamak, nak qasar. Sebab dia pegang dengan hak perjalanan Nabi pergi Mekah tu. Dia buat haji tu makan masa 19 hari. Dalam masa tu Nabi jam, dia pegang dengan hak tu. Hak ni tak kemah ni. Jadi kalau kita kata hak ni nak buat landasan untuk kita mengatakan setakat 3 hari, tak jelas ini. Cumanya setengah-setengah perawi dia keliru lah. Ini kan lebih dari lama dah ni, Nabi masih lagi duduk jamak. Tapi hakikatnya jamak itu jamak dalam musafir lagi. Tetapi oleh kerana kata dia ada perawi yang meriwayatkan dia duduk di tempat dia, hak lain mari dia keliru tempat Nabi, tempat dia mana? Madinah lah. Dia pun kata Nabi semaya di Madinah, padahal bukan di Madinah, dalam perjalanan dalam peperangan Tabuk tu. Situ benda lari celaru dah lah. Celaru perawi. Ada perawi meriwayatkan
baginda SAW menjamak sembahyang ketika tidak bermusafir. Dia kata tidak musafir tu berhenti dah tu lama. Maksudnya ialah ketika tidak sedang dalam perjalanan. Hak bolehnya betul-betul dalam perjalanan. Kita misalnya nak ke Kuala Lumpur berhenti bah, sembahyang. Apa tu? Naik bah pula pergi. Tu betul-betul dalam perjalanan. Ni pun 3 malam duduk situ. Dia kata tidak musafir lah. Bagi golongan ni. Yang lain pula meriwayatkannya dengan makna. Ni mari meriwayatkan dengan makna pula, berdasarkan makna dia, bukan berdasarkan lafaz dia, berdasarkan makna dia. Lalu dia berkata, ketika sedang berada di tempat tetap baginda. Seterusnya yang lain pula menegaskan, ketika Rasulullah SAW sedang berada di Madinah. Itu dia lagi, kau lagi. Gitulah ceritanya. Itulah akibat waham dan tasarruf perawi. Namun takwilan yang jauh seperti ini boleh menyebabkan hilangnya keyakinan. Ini mungkin dalam setengah-setengah itu tak ada kan? Sini ada nama. Hilangnya keyakinan umat terhadap para perawi hadis-hadis sahih. Antara hadis yang dijadikan sebagai asas oleh Syah Waliullah dalam komentarnya ini ialah hadis berikut. Syah Waliullah kata gitu tu, dia ada asas dia. Dia seorang ulama hadis besar. Dia kata gitu tu mesti ada tu dalam perhitungan dia tu. Hak mana sebenarnya dia kaji, hak mana sebenarnya hadis ni hak sebenarnya yang lebih tepat dengan kenyataan sebenarnya. Hak mana? Dia anggap hak ada dalam Bukhari ni bukan. Walaupun ada dalam Bukhari, dari segi sanad dia tinggilah, dari segi sanad dia tinggi, tapi dari segi isi dia tu tidak tepat dengan kenyataan yang berlaku sebenarnya. Yang berlaku sebenarnya bukan di Madinah, dalam perjalanan peperangan Tabuk. Ni hadis dia. Ni kan tak apalah, kita tengok riwayat Ibnu Abbas juga. Ibnu Abbas juga takkanlah lagu lain berubah-ubah. Ni hak sebenarnya riwayat Ibnu Abbas itu mengikut dia. Cuba tengok. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina as-salah fi safratin safaraha fi ghazwati Tabuk. Itu ada sebut. Fajama'a baina adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal 'isha. Qala Sa'id, faqultu li Ibn Abbas, saya kata kepada Ibnu Abbas, ma hamalahu ala dhalik? Qala arada an la yuhrija ummatahu. Maksud dia, Ibnu Abbas meriwayatkan katanya dalam suatu perjalanan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, baginda menjamak sembahyang zuhur, asar, maghrib dan isya. Kata Sa'id, aku pernah bertanya Ibnu Abbas, apa sebab Nabi SAW melakukan demikian? Jawab beliau, maksud baginda SAW ialah supaya tidak menyusahkan umatnya. Jadi kata dia ni, dia ayat dah kalau dalam perjalanan memang tak sering menyusahkan umat. Ni bukan dalam perjalanan ni. Kata dia keliru di sini ni. Keliru. Orang kata dia sudah tidak dalam perjalanan mungkin lama. Katakanlah mengikut setengah-tengah ulama tu setakat 3 hari. Lebih daripada 3 hari. Bapa dia masih duduk jamak lagi. Jadi Ibnu Abbas kata supaya tidak menyusahkan umat dia. Jadi boleh lagi lepas pada tu pun nak jamak. Kalau sekat tu je menyusahkan juga. Tapi ni dalam perjalanan, asasnya ialah perjalanan. Ni hadis. Lepas tu tadi tu itu hadis keliru kata dia. Maknanya Syah Waliullah menganggap hadis itu tidak sahih. Ni kena faham boleh tapi dia tidak kata cerai. Orang mengaji faham. Bermakna hadis Imam Bukhari kemukakan ini orang panggil tidak mahfuz. Tidak mahfuz. Hak mahfuznya hak ni. Ni hak mahfuz, iaitu riwayat Muslim. Dalam ni ada sebut dalam perjalanan. Perjalanan mana ada sebut jelas. Mana perawi dia tu jelas.
Dan dia sebut sembahyang zuhur dengan asar dulu, maghrib dengan isyak. Hak ni, hak dalam Bukhari dia keliru. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Lepas tu dia akan sebut 7 dan 8. Cuba perhati 7 dan 8. Hak mana sembahyang dulu? Zuhur dan asar sebut. Dan kalau zuhur dan asar 8 lah. Apa sebut 7 dulu? Maghrib dan isyak kemudian tu baru 7. Tengok, situ nampak dah perawi kelemahan dia. Tak kemah. Hak ni kemah. Jadi hak ni tidak keliru. Hak sebenarnya betul dah. Ulama-ulama hak mengatakan sembahyang jamak ni baru boleh, ada sebab yang paling besarnya, paling utamanya dalam Quran pun ada sebut, dalam hadis-hadis pun ada sebut, iaitu musafir. Ini jelas musafir. Kalau hak tu bercanggah dengan kaedah tadi itulah kita kata tadi, yang mereka terpaksa takwil tu pasal bercanggah dengan kaedah. Wa idza darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salah. Misal, itu ada dalam Quran. Bila kamu dalam perjalanan tidak menjadi kesalahan kamu qasar sembahyang. Itu antara kemudahan yang diberikan dalam perjalanan. Ada sebut dalam Quran. Jamak itu pun satu bentuk kemudahan juga. Kalau nak diberikan kepada orang yang bermusafir, nak sabar sekali. Tapi kalau duduk di Madinah saja, tak ada pergi ke mana-mana, tak ada sebab yang boleh kita kata ada kesusahan lah, tiba-tiba jamak, itu tak munasabah. Jadi hadis itu orang panggil tidak mahfuz. Secara senyap-senyap, secara tidak langsung bermakna Syekh Waliullah menganggap hadis itu tidak sahih. Bila tidak mahfuz tak boleh pakai. Tidak sahih lah. Bukan tidak sahih dari segi sanadnya, tapi tidak sahih dari segi kandungannya, matan dia tu. Ini salah satu contohnya. Jadi setengah-setengah orang dia kata ulama tak pertikaian hadis Bukhari. Banyak. Banyak. Ini antaranya. Mungkin dia tidak pertikaian dari sudut sanad, dari sudut kandungan dia tidak tepat sebagaimana yang sebenarnya, bercanggah dengan riwayat lain yang lebih kemah. Ini bagi orang yang terima hak ni lah, supaya Syekh Waliullah lah. Orang hak tidak terima supaya Imam Bukhari dah. Tidak. Hak tu kalau ia bersuku tu cerita lain. Hak ni suku. Kalau kita kata lagu ni nak kau perawi hak Imam Bukhari pilih ni nak kau keliru gitu mau. Tak saya tu. Betul dah ni. Hak ni betul dah. Dia boleh makan kata dia. Ketika tak pergi mana-mana pun. Tapi jangan sama. Nabi buat sama. Ada. Lagu tu setengah tu. Yalah walau boleh pun. Apa ya kita nak kata ini tasarruf perawi, ini waham perawi. Dia tak sih. Dia tak sih. Dia nak terima hak ni paling sahih. Hak ni lepas tu hak ni tidak bercanggah. Hak ni cerita lain. Kita terima juga hak ni. Terima juga. Dia nak kata hak tu tak betul. Sebenarnya hak tu hak ni benda yang sama, cerita yang sama. Dia mau tahu mana? Dengan pasti. Cuma dia mau fikir gitu, ada yang demo saja. Pada fikiran demo saja. Tak kalau kita kata atas alasan tadi hak ni celaru. Dia sebut zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Hak tu sebut jadi bercelaru. Biasa tu ada tu. Pun ada sebut lagu tu dalam Quran. Orang panggil apa ni, dalam ilmu balaghah dia biasa guna gitu. Tartib musyawwash dia panggil. Tartib musyawwash. Cara lagu tu tidak salah. Dan kita tetap boleh terima ni. Tetap boleh terima. Walaupun Syekh Waliullah secara senyap-senyap mengatakan hadis itu tidak mahfuz. Bila kata tidak mahfuz, mana tidak sahih. Tidak boleh buat panduan, tidak boleh pakai. Kenapa pakai hal ni? Dia kata itu pendapat dia masing-masing lah. Pendapat dia. Tapi dia nak boleh bagi pendapat begitu pun
penat kalah juga. Dia fikir, dia kaji pasal banyak berlaku dalam hadis benda-benda lagu ni. Kalau dia berpendapat begitu, dia seorang yang ahli, seorang yang pakar, wajar. Kita tak boleh kata apa ke dia. Ikut dia tu tak setuju, tak apa. Kita tak setuju dengan dia, tak apa. Tapi tak boleh kata dia sudah menolak hadis. Tak boleh. Tak boleh kata gitu. Berapa banyak lagi hadis-hadis yang lain. Orang-orang lain pun pakai juga kaedah tu. Semua dia pakai. Boleh jadi di situ dia tak pakai pula. Gitulah. Ini masalah ijtihad. Ijtihad ulama dalam bab hadis ni. Baiklah. Sebabnya para ulama ini mentakwil hadis Ibnu Abbas itu kerana bagi mereka jamak hakiki adalah satu rukhsah, satu kemudahan, macam hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana adanya illat kesukaran. Kalau kita perhati, sakit, susah, perjalanan susah, hujan susah, sebutlah mana-mana, ada susah ke mana-mana. Sebab tu ya boleh tu. Seperti ketika seseorang bermusafir, tiba-tiba terdapat hadis yang menyatakan Nabi SAW sendiri menjamak sembahyang ketika tidak bermusafir. Sudah tentulah bagi mereka ada illat yang mengharuskan jamak dalam keadaan itu. Jadi gapo illat tu? Masing-masing duk carilah illat tu. Syekh Waliullah kata illat dia nya perjalanan lah, musafir. Hak ni sebut dalam hadis ni jelas illatnya. Tiba-tiba tak ada illat, mana boleh? Mana boleh? Dia ada sebab gapo-gapo ni. Kalau kita nak kata kerana sakit, tak sakit. Ialah kalau dia sakit, orang lain sakit kau, masalah juga. Sebab tu dia tak ambil waktu, dia tak pilih. Dia kata waham perawi. Maknanya waham perawi ni di kalangan ulama-ulama hadis maklum benar. Sebab perawi ni manusia. Dia manusia. Bila kata manusia, dia ada lah celaru, keliru, salah faham. Bila dia tukar ayat tu dengan bahasa dia sendiri jadi lari sikit sebanyak, itu ada, tak boleh nafi. Tak boleh nafi.